dan PCR perempuan di sini. Semua hari malam ni kena hujan dah semua. Alhamdulillah saya syukur Allah Ta'ala kerana dapat berceramah pada malam ini di sini di kawasan Gunung Tebal. Dan saya sebenarnya telah banyak kali dijemput oleh Habib Ketua dari Raja ni, kerana beliau merupakan sahabat saya semasa di Al-Staq lagi. Dia sebenarnya dulu ni terlibat dalam mereka bentuk bangunan, jadi saya jadi jurutera. Jadi kita mempunyai bidang yang sama dan duduk dalam jamaah yang sama pula, jadi hubungan baik. Jadi dah banyak kali dia jemput untuk saya datang ke Gunung Tebal. Alhamdulillah pada malam ini ada kesempatan untuk saya datang ke sini. Dan pada petang tadi saya menghadiri satu majlis minuman petang, teh petang IT di Bandar Selamat Kedah. Jadi saya mengambil kesempatan dengan majlis di Selama untuk datang ke sini. Saya terbaik itu sebanyak dalam konteks hubungan kita dalam PAS dan juga dalam Pakatan Rakyat, yang mana kita saling bantu-membantu, saling tolong-menolong supaya dapat mengukuhkan lagi gerakan untuk merubah. Kita sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kita ni dah berubah dah. Tuan-tuan dapat perubahan dan tengah hari ada kesempatan. Ajakkan perubahan, tuan-tuan perempuan dah buat. Dah selangkah lah, cuma dah selangkah lagi dia. Kita dah berjaya perintah peringkat negeri. Dua Pinang kita perintah, dua Pakatan Rakyat. Kedah kita perintah, kebetulan negeri berjiran kita perintah. Perak pun kita pernah perintah sat. Mereka letak balik macam-macam cara Kedah balik. Bagi kita tak demokratik cara yang buat di Perak tu. Cara beli bukit rakyat ni satu cara yang cukup tak bermoral. Di Kedah pun berlaku macam tu juga. Bila kita jadi kerajaan, kita menang. Masalah yang berlaku adalah masalah lama Parti Nasional. Dia tak berhenti nak hormati demokrasi. Ini masalah. Dia tak diterima kalah. Ada demokrasi, ada lawan, ada kalah menang. Ada lawan, bisa ada kalah menang. Kalau kita tak nak buat, kalau kita tak nak terima kalah menang, rakyat ada hak, dia nak buat demokrasi. Akhirnya buat sistem autokrasi, kuku besi. Tapi kuku besi lama mana nak tahan takkan rakyat selama-lamanya akan duduk di bawah satu pemerintahan yang tak ada hak nak bersama. Akhirnya berlaku juga seperti berlaku di Mesir, berlaku di Indonesia, berlaku di Libya, dulu berlaku di Indonesia zaman Soeharto. Rakyat akan bangkit juga akhirnya. Kalau boleh dihormati sistem demokrasi, kita dah berapa lama kita masuk penjara? Di tahun 1955 kita pergi PAS. PKR akan kita mungkin baru berapa tahun ditubuhkan. JP mungkin lama juga, lepas tahun 70-an. Kita masuk pilihan raya, kita terima sistem demokrasi. Kita dalam Islam ni kita terima perjuangan secara aman. Itu pilihan nombor satu. Yang orang tuduh kata Islam ni dia parti ekstremi, pelampau, suka pertumpahan darah dan sebagainya. Semua tu tak betul. Yang jadi pertumpahan darah di seluruh dunia ni akibat daripada tekanan siksaan yang dibuat di pihak lain.
mereka mula membunuh, mula melancarkan peperangan dan sebagainya di situ, maka berlakulah tindak balas. Tapi dalam konteks Islam, bila-bila pun cari cara aman, cara berdakwah dan tidak memaksa, macam mana dalam ayat Al-Quran, la ikraha fid din, tak boleh paksa dalam agama ni. Dalam agama tak boleh paksa. Apa guna kita paksa orang masuk Islam sedangkan dia tak rela, tak ada guna lah. Jadi soal kepercayaan dia dalam hati, dalam kesedaran, tak boleh ada paksaan. Islam pun kata tak ada paksaan. Kecuali apabila dia masuk Islam, itu dia kena taat lah, ikut peraturan ditetapkan sebab dia sudah ikrar. Tak boleh dia masuk Islam, dia nak terima sebahagian, tolak sebahagian, tak boleh, sebab dia sudah ikrar. Tetapi nak memaksa masuk Islam, tak, Islam tak paksa. Batullah ni tengah hangat disebut ni MCA ni buat sidangan tahunan MCA lah, di antara parti yang cukup tahu gerakan. Dia serang kita, dia serang DAP, dia serang semua dalam Pakatan Rakyat. Dia kata kalaulah sekiranya Pakatan Rakyat menang, kita akan laksana Islam dengan cara kekerasan. Tak? Kita akan laksana dengan mengikut lunak-lunak demokrasi. Bila kita masuk pilihan raya pun kita dapat sokongan rakyat beli demokrasi. Sudah tentu kita dapat undang-undang pun kena demokrasi juga. Nak pindah undang-undang bawa pergi ke parlimen. Nak pindah perlembagaan bawa pergi ke parlimen. Nak jalan hudud kan, nak jalan apa-apa bawa ke parlimen. Nak jalan undang-undang peringkat negeri bawa ke Dewan Negeri. Setelah dapat sokongan baru boleh jalan. Tak wujud berlaku kekerasan. Dan undang-undang Islam pula apabila dilaksanakan hanya wajib kepada orang Islam saja. Tak boleh diwajibkan dikenakan undang-undang itu kepada orang bukan Islam. Tak boleh, itu jaminan. Bukan jaminan sekarang, jaminan yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW pasal jadi pemerintah, bukan tak ada dia kerajaan. Negeri Islam di Madinah tak ada orang kafir, tak ada orang bukan Islam. Ada orang Yahudi, ada orang yang masih lagi Majusi, ada ada orang Islam. Bukan semua Islam di kerajaan di Madinah. Tapi pemerintahan itu boleh berjalan sebab menghormati hak-hak manusia dia dihormati. Jadi mereka nak serang cara babi buta tak kena. Bahkan akhir-akhir ini ditimbulkan sentimen keagamaan, sentimen kebencian. Macam baru ni Ketua Pemuda Gerakan Kedah kata kalau di Islam nanti di Kedah ni kalau terus perintah nanti akan dipaksa semua tutup orang. Ni hari ni pula keluar dalam tak saya baca dia naik ketua wanita MCA, dia kata tu Nik Aziz pernah buat satu statement, dia kata nanti orang bukan Islam tak tahu Arab boleh dirogong. Ni apa kata langsung tak masuk akal. Benda tomah. Dah lah dulu dah dia tomah, nanti apabila jalan hudud nanti kena makan sup tangan. Boleh ngapain kita tu? Nanti ke jalan hudud, nanti bila zina, nanti batu jalan, memang tak nak cukup batu nak buat jalan. Itu orang Islam pula pun. Jadi ini di antara perkara yang dipahami. Tapi Alhamdulillah sebenarnya kita berbeza Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. 50 tahun UMNO, MCA, MIC dan parti-parti yang lain tak pernah ada ambil kesempatan terang Islam dalam rakan. Bukan mereka nak terang Islam, nak mereka memburukkan lagi Islam. Yang menyebabkan pemikiran MCA, MIC jadi macam tu. Mereka pula tak pernah terang. Mereka pula menakut-nakutkan. Mereka pula duk serang kata pelampau dan sebagainya. Allah jadi macam tu. Tapi kita ada
Kita parti Islam, kita terang pada rakan-rakan kita dalam DAP. Mereka ambil sikap dah berubah. Bahkan saudara Kapasing pun dulu berubah, berbeza lah. Setelah dia faham, dia kata macam tu Islam. Sekarang kita boleh bonik. Dulu masa duduk tak apa nak kawan rapat baru mula-mula, dia kata rakam ada lah, dia kata rakam dia tak kata lah. Dulu dia tak faham lagi. Dah dia tak kata, saya terkejut tengok Kapasing baru dia dalam ucapan masa kita buat convention di Bertak. Tak usah Bertak. Dan Kapasing kata, kalau nak laksana Islam, macam mana diterangkan oleh PAS kata tak ada perasaan, apa semua. Boleh duduk bincang. Kita bincang macam mana? Agama mestilah ada kebaikan. Dia membawa satu kebaikan. Memberi karunia, kesejahteraan. Boleh bincang. Itu Kapasing sendiri kata. Tapi UMNO masih duduk bawa lagi hak Kapasing hak dulu. Tak statement hak lama tu pasal dia orang tak apa nak. Dengan tu guru berjalan jumpa. Dah berbeza. Kita dalam PAS pun, kita sudah ada satu dewan himpunan penyokong PAS terdiri daripada orang bukan Islam. Pasal apa dia boleh duduk sekarang? Yang duduk kita tak boleh bincang. Penjajah dulu macam mana dia tanam kebencian antara kaum. Dia pecah dalam perintah. Orang Melayu kampung, jadi tak ban. Orang Cina duduk di Lombok, bandar. Orang India duduk di estate, dia asingkan. Dia tak mau bagi campur. Pasal dia panggil divide and rule, pecah dan perintah. Dia dah bawa. Mari zaman Perikatan Perintah BN, pun dia bawa yang sama. Masih dia bawa perkara. Lepas 10 tahun merdeka, lepas 20 tahun merdeka, lepas sampai 50 tahun merdeka. Rujuk balik baca dalam Al-Quran. Semua manusia ni Tuhan bagi jadi. Semua manusia, makhluk Tuhan bagi jadi. Wujudnya pelbagai kaum dalam dunia. Oh jadi bercakap gitu, tu nanti cakap gitu. Tak boleh berlaku satu kaum dalam dunia ni dia duduk sendiri. Tak berlaku. Mesti ada muamalah. Tak boleh nak lari hakikat. Bahkan dalam dunia ni pun, negara pun tak boleh duduk sendiri, kaum pun tak boleh duduk sendiri. Dan Allah SWT jadikan kelebihan masing-masing. Diplomasi membenarkan muamalah, perniagaan antara negara, perniagaan dengan China, dengan Amerika, dengan India, perniagaan, pertukaran barang dan sebagainya. Mana boleh kita nak lari daripada hakikat. Sebab itu Islam meletakkan dalam asas pemaitannya faiza hakamtum bainan nas al-tahkumu billah. Apabila kamu jalankan urusan di antara manusia ini bainan nas, hendaklah kamu jalankan keadilan. Itu sebenarnya puncak kepada sesuatu pemerintahan. Keadilan tetap sebagai satu asas penting. Sebab itu alhamdulillah apabila dah kita terang ambil masa lama. Yang lama tu kapasitas Fadiskah. Lah ni alhamdulillah boleh duduk dalam dewan ceramah lah. Dulu boleh ceramah dulu. Hambat datang. Agak murah diri nak ceramah, dia tembak. Dia kata nak ceramah mereka minta permit, tak bagi permit. Dekat nak buat ceramah, oh dia kata permit tak pernah. Itu tak boleh. Yang kita panggil orang lah.
Dia tak boleh duduk dalam dewan macam ni. Ini 50 tahun ni tuan-tuan. Kita tahu hak muda dah jadi umur lah saya apa, dekat umur dah saya apa. Tak boleh duduk dalam dewan ni. Tidak duduk ceramah bawah pokok jawab mata. Siapa nak pergi dewan ni? Tak boleh duduk sempurna. Jadi nak sampai tak boleh. Minta akhbar tak bagi. Pergi. Berapa kali dia nampak soal benda ni boleh gagah Allah ni sikit. Tak ada bagi penting. Itu pun dia kata untuk ahli sahaja. Ahli sahaja pun jual. Tak kira ahli tak ahli, mana tahu ahli tak ahli. Kau buat jadi kedai bila ada masa tak tanya ahli ke tak ahli. Tak tahu kau tu ahli kau. Jadi mesin tu telah disekat. Kebebasan. Kalau ni pasal ada internet, dia tak boleh nak kawan. Televisyen tak boleh lah. Tak benar. Tak sampai je dengan cepat. Radio ni cukup mudah lah radio ni. Radio swasta ni terlambat. Radio untuk apa? Hiburan. Jadi kerajaan negeri dah tak boleh ada radio ni. Ni dah jadi kerajaan. Minta radio tak pergi. Pasal nak sekat otak ni, pemikiran orang tak sekat. Tapi kita kata berapa lama nak sekat. Ditanam dalam pemikiran rakyat. Dibiarkan rakyat itu sentiasa juga mengharap miskin. Mana tak letak pelataran rakyat itu mula-mula dua harap kata jalan. Ialah rumah pun dengan seluk di Pulau Pinang ni kita elok lagi sebelah Kedah. Duduk di dalam tu dengan jalan tar pun tak ada apa semua. Ni dah letak dah tar. Dia lepas tar sikit. Lepas tu tar nak minta bekal ayam. Lepas bekal ayam dia bagi dia bagi. Lepas tu tak lama dia nak boleh satu-satu tu puluh tahun. Nak dapat benda tu jadi duk tertahan. Harapan dia. Tak sokong Umrah Barisan Nasional dia tak bagi. Benda tu hak asasi manusia panggil. Ada kampung-kampung benda tu dia tak bagi dulu lari dah. Lama-lama dia kena bagi juga tapi lama. Dia dah sampai lama mereka. Akhirnya beri juga. Tapi ambil masa sampai 50 tahun mereka baru dapat. Sampai generasi baru baru mula berubah. Pasal nak hak sekolah ada dia tak boleh tahan. Kan nak biar orang rakyat buta pula. Bagi sekolah. Anak-anak sudah masuk universiti. Ada yang kerja di Kuala Lumpur, ada pergi Amerika, ada pergi satu dunia, pergi ngaji, balik ngaji. Generasi ni yang berubah kan? Yang nak berubah. Dia akan baca ada utusan Melayu lah, dia baca Street Time. Dia dah mula baca internet. Kat ni dia balik habak kat ibu bapa dia, Pak. Dia tak ada, Pak oi. Kat dia pada cerita dulu dia tak betul, kita tak tahu. Kalau lah kita nak pergi ceramah apa boleh, tak berubah pakcik tu. Tu hari kampung-kampung anak dia ni balik habak. Duduk di Kuala Lumpur orang balik habak, tak ada lupa. Macam lah daripada duduk selewing duit kita ni. Nak berubah. Ini generasi barulah boleh berlaku satu perubahan. Sebab itu dalam dogma kepahaman Barisan Nasional ni, kepada belajawan ni, Fatimah belajawan. Apa dia dalam pemikiran dia? Dalam pemikiran dia, apabila kita sedia duit, kita bagi kepada rakyat, bagi ada dalam otak rakyat itu, kamilah sebenarnya yang bagi duit itu. Tidak dengar. Tengoklah dia duduk ucap. Sedangkan ucapan itu kalau kurang lah ni. Tapi dia dah tak tahu. Kamilah yang bagi duit bagi tuan-tuan senang ni.
Kamilah yang bagi pekerjaan ni. Dia menyebabkan diri makmur senang ni. Tak ada lah apa. Kalau kami tak bagi, kalau kami tak perintah, lah lagi duduk dekat kita lah depan tengoklah televisyen. Yang boleh jamin kehidupan Tuhan senang ni adalah kami. Hang Tuhan ya. Aku mula nak tanya. Awak minyak petrol dalam bumi no berasa apa? Dia bapakkan minyak tu. Apa tu mau pisah ya? Minyak tu Allah Ta'ala bagi. Yang bumi kita subur tanam pokok tumbuh ni awak amno berasa macam apa kan? Tapi dia duk tanam dalam pemikiran seolah dia bagi. Awak yang duk pakai duk terima beri belah apa semua lah ni adakah mai daripada duit daripada yuran amno kan? Amno yuran kan? Amno himpun duit amno pergi perintah, ni semua duit UMNO, pergi perintah UMNO MCA, kami ambil duit pada ahli kami perintah. Duit hak rakyat seduit pun kami tak ambil, cukai pun tak kenal. Yang kami bagi ni semua duit kami. Adakah macam tu? Tapi dia bersyarah macam dia bagi tu kepada rakyat tu macam duit hak poket dia. Tak boleh lewat. Derhaka, tak kenal budi, tak erti berterima kasih. Apa ni? Awak pergi jadi Perdana Menteri? Tak ada ambil gaji apa. Pergi jadi kerja sukarela. Jadi menteri tak ada ambil duit. Kami main kerja sukarela tolong rakyat ni. Duit pak kami, harta kami semua yang kami banyak. Bolehlah nak kata terima kasih, bukan kata tak boleh terima kasih. Orang buat baik, kita terima kasih. Janganlah kata seolah satu hak. Sedangkan apa yang dilakukan dalam bajet dan sebagainya, pertama kita tengok dalam bajet asas. Dia tak tahu ada bajet. Bawa ke Parlimen nak duduk adalah dipanggil pembelanjaan, peruntukan. Macam tahun ni kita ada 240 juta lebih itulah bilion. Betul kalau bilion. 240 berapa ribu juta. 40 lebih. Di bahagian satu lagi dia tunjuk hasil. Hasil kita dapat 200 bilion lebih. Hasil itu main mana-mana. Yang nak bayar dia ni. Yang nak bagi gaji lah, yang nak bagi kaki tangan gaji dia ni Perdana Menteri. Yang baru ni kita duk simpan duit tabung haji ni tak boleh bayar, kata rusak tabung haji ni pakcik dah hamba kan, simpan tabung haji. Nak kaya ada pergi Mekah. Berapa nak ambil gaji? Betul sedikit 85,000 sebulan. Bukan 850, bukan 85 ringgit, 85,000 sebulan. Itu gaji pokok. Nak cakap lagi. Ambil alam. Bodoh-bodoh pada 150,000 sebulan. Gaji baru gaji guru besar tabung haji. Itu bukan lagi pendapatan Perdana Menteri, bukan pendapatan timbalan Perdana Menteri, bukan pendapatan menteri-menteri lagi. Duit hak tabung haji yang kita simpan ataupun dia boleh letak sampai 100, yang kita nak boleh pergi Mekah, dia bolehlah bagi keuntungan berapa peratus saja. Duit hak kita simpan tu dia boleh ambil macam tu. Apakah lagi Perdana Menteri? Dia habaklah gaji pokok 25,000, campur dengan bini dia, dengan solek, dengan apa semua, dengan kemudahan duduk lah apa semua, kira-kira tahu 400,000. Dia turun dalam syarah di kampung, ada kelam main free je. Dia habak kata ini urusan kerajaan, naik eksekutif je, banyak kempen politik. Tak kira pergi terbang, pergi luar negeri, pergi sana sini.
Semua bayar, bukan kita buat kerja free. Duit siapa? Duit berhasil kita pun. Cukai pendapatan, ada pendapatan tinggi, cukai kita bayar lebih daripada 100,000 juta lebih. Cukai pendapatan, cukai langsung, tu tak kira cukai kita beli baju, cukai kita beli kereta, semua kena cukai. Elektrik lah kita bayar cukai, cukai tak langsung kita bayar. Apa benda kita buat semua dah dicukai. Ini sebenarnya satu pemikiran sebenar yang ada dalam rakyat yang maju. Rakyat yang mula ada faham kesedaran kata yang sebenarnya pilihan raya ni satu hak rakyat nak lantik wakil, dan kita tak wakil rakyat ni pergi jadi kerajaan. Mana-mana rakyat bagaimana jadi kerajaan, jadi ketua menteri, exco dan sebagainya, ahli parlimen. Kita hantar wakil. Kalau jalan tak betul, tak jaga kepentingan rakyat, pasal yang apa tak jaga ni amanah. Main 5 tahun, kami pilih ulama lain. Pasal itu kita buat perubahan. Kita ubah pada falsafah kono ni, falsafah yang cukup kono 50 tahun. Di antara urepat kono 50 tahun yang ada ni apa dia? Lain daripada pada sana-sana lama, tak erti petah. Cukup lama. Lain daripada pada sana tak ada petah orang. Itu dia tak tahu. Itu ada dalam fikiran. Orang lain tak erti petah. Puhara tak erti buat pembangunan. Adakah yang buat pembangunan ni menteri? Ada belum lah mereka bentuk jalan, buat jalan ini semua. Ini buat bangunan. Yang mereka jalan itu dulu terang. Saya duduk di DKA dulu ni, saya di Jutra dulu. Ada jalan yang saya reka bentuk, pasal saya di Jutra. Duduk lanjutkan saya reka, bukan benda mereka. Tak ada, kenapa? Jadi apabila berlaku satu perubahan, mereka tanam dalam pemikiran rakyat. Kalau PM tak benar, habis semua engineer pun tak ada, cikgu pun tak ada, DO pun tak ada. Tak boleh, semua nak masuk. Lama tengok Pokpai pula ni dengan jubah ni, boleh lah ustaz ni petah ni, tak buat macam mana ni, mentah ni. Boleh kan mereka ni boleh menjadi DO, boleh kan menjadi ni apa semua. Sedangkan apabila berlaku satu perubahan kerajaan, yang berubah adalah ketua menteri, exco, fungsi-fungsi syarikat menjadi kedah menteri besar, exco. Seusaha kerajaan tak ada situ, DO tak ada DO tu. Yang kita ubah ni driver, pegang driver, yang kita ubah. Tempat duduk, tayar ban, apa semua hantu lah tu. Tak ada perubahan. Bukan kata sah, kata rakyat berubah habis semua. Dah, bukan maksud kita tahu. Hak ni sebenarnya yang di fikiran yang ada macam ni, yang sudah mula berubah dengan keadaan yang berlaku di Timur Tengah. Parlimen terbaik. Menang dah untuk Pakatan Rakyat. Dia lompat, dia malah beli pula lah, tak apa, kita sabar lah. Sementara permulaan dia tak apa tawat. Lepas ni pilih jalur yang elok dia. Hak ni di Sungai Aceh. Tak menang berubah tu ya, sikit hari tu, insyaAllah kali ni boleh berubah. Sungai Bakak menang Pakatan Rakyat, Jawi menang. Pasal itu kita tengok kawasan-kawasan banyak ni menang. Kuala Lumpur sebelah parlimen 10 Pakatan Rakyat menang. Tak bayang tak? Kuala Lumpur bodoh lah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu sebelah parlimen 10 Pakatan Rakyat menang. Sapu Selangor di antara negeri yang paling maju, yang menyumbang 25% keluaran apa ni KDNK.
Kalau dalam negeri Kasak ni, dia penyumbang 1/4 mai pada Selangor. Berlaku perubahan. Dia tak berubah di mana? Tak berubah di Belantik Pusing, di Kedah. Allah, susah nak habaq. Yang tuan-tuan ni saya rasa tak apa payah. Saya habaq ni kok ada adik-adik tu berziarah sat tengok. Kami duduk di Botebai ni. Tu berziarah tak adik-adik tu di belah Koran Nerang. Di belah Pedu tu dekat Sempadan. Kadang-kadang tuan-tuan pergi sana ke dia cakap pasal Kedah, dia cakap siap. Ni hak Melayu ni dia cakap siap. Betul kita. Masih lagi tu ada pemikiran. Oh, ni semua ni BN bagi. Ni semua ni UMNO bagi ni. Ni, oh ni dulu ni pakcik. Ni yang bapak dulu tu bagi. Dulu, cerita dulu. Ni anak ayam ni dia bagi ke? Pasal apa tak jadi je tu? Dia bagi anak ayam, takkan anak ayam dia buat satu perubahan. Kau boleh selesai masalah dia apa? Lepas kita jadi kerajaan, saya panggil Jabatan Perhatian, Jabatan Veterina, kita panggil haiwan, Veterina. Saya kata apa jadi dengan projek-projek dulu bagi lembu, bagi anak ayam, bagi itik, macam tak bagi? Apa jadi dengan projek ni? Jalan elok kan? Kata pegawai, mana ada lah, lembu pun tak ada, anak ayam pun tak ada, pas mana? Mereka sebelah makan gitu kan? Tujuan tu nak kembangkan ekonomi. Pasal dia bagi, dia tak ubah pemikiran orang. Dia jadikan rakyat ni subsidi. Ini yang saya nak rawit balik ni. Ni yang dia bagi ni 500. 500. Kat budak sekolah dia bagi 100. Bukan saya kata jangan terima lah. Tapi ni dalam otak ni selalu nak kena ingat. Otak dia tu duk fikir kata rakyat ni sebenarnya. Bukan masalah duit 500, masalah anak saya. Dia ngaji. Dah lah ngaji mahal, balik kerja tak ada, ini masalah. Saya tak kesal. Berapa puluh ribu anak keluar daripada universiti setiap tahun, 80,000 orang universiti kita hantar dah susah payah, ambil pinjaman, keluar kerja tak ada. Ini masalah nak kena lihat tadi. Kerja tak ada. Boleh selesai dah bagi 5 tahun. Keluar jurutera ada yang tak ada kerja ramai. Buat universiti banyak sampai kerja tak ada kerja. Keluar jadi business lah ni. Dah berlebih tak ada kerja. Lebih kerja di mana? Accountant tak ada kerja. Lawyer berlambak. Business tadi tu kira. Tak balik Azhar. Habis-habis jadi guru. Dia kau lah apa rumah. Tak apalah tahap agama dia buat jaga. Dia takut minum agama. Pasal kau ni pergi kuliah tak ada kerja. Pergi kuliah bayar. Baik bagi dia ada kerja. Itu kata kelebihan ni juga ada lebih. Kita tak jumpa orang agama ni tulang pergi Azhar balik. Tak ada kerja. Ini juga malah tu kelebihan tu hari ini. Mana pun kena bagi kerja, tak bagi kerja orang ni susah. Dia ada pengaruh dalam masyarakat. Dan pihak lain, jenis-jenis kursus lain, berpuluh ribu tak ada kerja, ini masalah yang dihadapi. Masalah apa yang dihadapi yang tak diambil dalam bajet ni? Anak ngaji pandai. Nak pergi ngaji kena sedia duit beribu lah ni. Bukan dia murah nak pergi ngaji. Tanpa ada anak tahu. Anak dah ngaji terusan. Boleh pergi ngaji mikat pensi. Dia nak pergi ngaji dia nak cari duit. Kalau tak ada 2-3 ribu nak pergi ngaji macam mana? Sementara nak dapat. Lepas tu pergi pinjam lah.
Pasal kena minyak. Takkan kita boleh nak bagi sebulan 1,000, dah sebulan 1,000. Kadar 300 tak boleh ni nak bayar yuran. Pada kadar sebulan 10,000 kena ada 12,000 setahun. Itu paling-paling lekeh bapak dah sedar. Buat pinjaman. Pinjaman pun selesai sebanyak. Tak ada di Kuala Lumpur dengan 500. Berapa banyak bapak lah kena PTPN pun dia dapat, yang duit kita kena dibagi lagi. Tak cukup. Dua bapak hidup dengan alat kadar. Dekat gaji 3,000 tu, kalau anak ada 2 orang mula masuk universiti, tak nak sekolah menengah lagi, tak bayar. Ini masalah yang dihadapi oleh rakyat. Hak tu dia tak selesai. Selesai lah, tak selesai. Kata pasal semua, kata pasal tadi susah. Di samping barang naik. Bagi 500, ni nak bagi pula. Naik bonus, barang terus melambung naik. Barang ikut naik. Dalam keadaan kawan punya kawan pun barang duduk naik situ lah. Jadi akhirnya kehidupan yang kita letakkan, kehidupan yang sejahtera tu, jadi kacau bilau dalam masyarakat. Kita kadang-kadang kita duduk dalam dewan ni, kita pasang kita tak ada apa. Tapi peratus orang sakit jiwa, sekretari ni komunitas. Tu dia punya peratus, kita nak kena tengok. Peratus sekretari ni peratus apa? Peratus orang gila. Peratus orang gila lah di komunitas. Peratus orang bunuh diri, nikah tak? Nikah. Dulu pun kita kata orang Islam ni dengan pidah lah, pegangan lah, apa-apa tak pernah lah orang Islam bergantung orang lain. Tentu diri lemak lah. Sakit, tekanan hidup, tak tahu nak buat apa. Pinjam, alung pula, alung cari. Ini apa dia ni masalah dalam masyarakat, kehidupan dalam masyarakat. Tu nak minta peluang perniagaan cara yang telu siapa semua tak boleh. Nak minta semua kena kroni, mesti ada kontak. Nak dapat gerai pun kau kena kontak. Hak tak patut dapat, dia bagi, lepas tu dia disewa pula. Saya tak tahu sebab saya berhadapi masalah di Kedah. Warisan yang kita berhadapi ni, kawan yang betul-betul nak mega tak dapat. Kawan yang tak mega ada kontak dapat, dia pergi sewa. Kita nak tolong peniaga kita, bagi peniaga kecil gerai mau peniaga ambil dalam 80 ringgit orang kita ajak nak tolong. Bagi kepada kawan ni ada kontak dalam, ataupun dia jadi guna nama orang. Bagikan nama sekian, kawan ni tak mega, bagi kawan lain pergi mega, ambil bagi 3-4 kata, dia ada untung tangi. Jadi kita nak selesai ni punya kroniknya masyarakat yang sedang kita akibat pada satu sistem yang kaki. Bukan senang sebenarnya nak buat satu perubahan bila kita dalam keadaan kita keadaan sekarang tu. Ambil masa dan mula nak betul faham tentang mana ada banyak masalah yang kita sedang hadapi. Tak boleh nak berlaku dalam sikit masa. Tapi kalau kita biar dengan sistem UMNO Barisan Nasional Paidah, kita kata dia buat dasar ekonomi baru, nak tolong orang Melayu, buat dasar nak tolong sana, nak tolong sini. Tapi Melayu yang dikatakan ramai tak tolong. Macam saya kata nak bagi orang Melayu kaya, sebenarnya orang Melayu ni tak ramai kaya. Orang Cina ni kaya, betul lepas orang Cina, orang India, betul orang Melayu ni yang ketiga di segi statistik. Nak bagi orang Melayu kaya, macam mana cara dia buat? Ni mula pada tahun 70-an. Saya tengok, saya dah mula di universiti tahun 70-an. Macam mana? Bila keluar syarikat saham,
Kepada orang Melayu ni diberi saham dengan harga tawaran. Harga kita kata harga tawaran RM2. Ini orang Melayu ni beli RM2 lah. Ada yang ambil sejuta unit, ada yang ambil sekian. Diberilah, dibeda lah. Dibeda boleh kat pokok anak semua. Koloni semua. Atas rasa kata orang Melayu mesti ada ikuti di dalam syarikat-syarikat. Nak pergi banyak, itu dasar. Buat dasar. Bila mari lepas dah dibuka, di listing, disenaraikan di pasaran saham, syarikat itu laku baiklah. Bila dibuka pasaran, benar ni kat kita tak boleh. Ni cerita mainan datang semua. Kita ni tak tahu apa. Bila buka pasaran, RM2 sudah naik jadi RM4, RM5. Kawan si Melayu ni, dia dapat juta unit, dia jual. Dia jual kat ni dengan sekali mata dia sudah jadi jutawan. Ni si Melayu ni, si Melayu UMNO ni dah jadi jutawan. Dalam sekali mata dia sudah jadi miliarder. Bila matlamat dia nak bagi orang Melayu terlibat dalam perniagaan, dia jual apa? Terlibat apa? Masyarakat dia tak ada apa. Itu dah tu. Yang kedua, dia sudah jadi jutawan dengan sekali mata. Dia reti tak dia dengan duit tu? Dia reti juga. Otomatik hidup dia mewah, dia belanja, dia bukan kira apa. Dia kata tak, kita tidak lagi. Bila orang Melayu boleh selesai tak? Dia ada cerita tongkat sampai 50 tahun rakan-rakan kita daripada orang bukan Melayu. Saya bawa sangat baru buat tongkat. Berapa lama nak pakai tongkat tu orang Melayu ni 50 tahun dah main tahun. Kita rakyat sama. Pula, macam mana nak jawab? Nak jawab baik orang. Silap. Ini silap pada dasar dah menolak. Ini cerita tu anakku sendiri je dah. Piromli ni. Piromli buat cerita apa? Cerita anakku sendiri Piromli ni. Bagi mewah. Jadi jutawan hidup mewah. Buat rumah besar, beli rumah. Rumah besar, beli rumah. Ada sebiji rumah beli lagi di Kuala Lumpur. Lepas tu pada lagi dia nak nikah. Dia nikah tambah duit. Hidup di kafe lah, di hotel lah. Orang lain, rakan-rakan kita, ada bangsa lain, mereka buat kerja. Dia ada peluang, dia buat kerja semua. Rakan-rakan kita lain, oleh kerana mereka bukan berputera, mereka tak dapat menantu. Mereka melalui satu perkara susah payah. Dia nak dapat permit lah, kena tekanan rasuah, dia susah payah. Kita banding dua keadaan. Hak UMNO buat ni, kat Melayu ni dia bagi dengan saham bagi semua senang. Lepas tu bodoh. Rakan kita bukan Melayu ni dia susah payah lah apa. Oleh kerana dia bukan dia dapat sikit-sikit sak lah sana sini, dia dapat. Dia jaga betul-betul. Dia kembangkan perniagaan dia bersusun. Pasal cara dia dapat tu susah. Lepas 50 tahun, kaji-kaji dia tengok kenapa orang Melayu pencapaian dia tak ada. Tengok kata, ikut kita kata 30%. Kenapa yang tengoklah 20 pun tak ada, 18 pun tak ada, tak dapat. Jadi saya bilang cara UMNO didik kita buat macam tu. Bilang. Sebab itu kita kata dalam pemerintahan Pakatan Rakyat, tadi Ustaz tersebut sikit tadi, jangan tinggal satu lagi sektor yang sedang menentu, iaitu pembangunan insan. Tak boleh. Jati diri pembangunan insan. Satu daripada perkara yang sangat penting, beri
ilmu, beri peluang dapat ilmu kepada bina keyakinan diri. Kata nak dapat jaya ni bukan satu benda mudah, bukan boleh ambil duit bulan poket hidup. Bukan selesai masalah. Ambil duit mula poket senang. Jadi dia tak pernah bilang serangannya macam tu. Jadi alhamdulillah sekarang macam kita di negeri Kedah kerajaan, sebahagian daripada belanjawan Kedah ni kita buat untuk bina insan. Lawan duit pun tak banyak mana, maklum. Peringkat sekolah rendah cuti bina anak soleh. Benar-benar bina anak soleh. Kerajaan negeri keluar duit. Peringkat menengah cuti panggil bina insan. Peringkat remaja bina saksiah, bina kekuatan. Selain daripada nak tanam segi imanan, dari segi ibadat, dari segi tapi nak bina juga kekuatan diri. Mesti ada maruah diri bahawa takkan selama-lamanya nak pakai tongkat orang bagi. Takkan selama-lamanya nak begitu. Supaya ada satu kemampuan dan keupayaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerja kita masih jauh. Perjuangan kita masih jauh. Kita jadi kerajaan di Kedah pun, di Kelantan pun sopa 20 tahun. Ada seorang kita dah jadi kerajaan apa lagi kita bagi seorang duit kerajaan lah. Itu panggil no. Kita jadi kerajaan, tak jadi kerajaan, derma jalan. Bukan pasal ini pengorbanan. Kita jadi kerajaan, derma kena lagi, tak jadi kerajaan, lebih lagi. Jadi saya nak bacakan derma. Belum saya nak sebut derma lagi. Jadi minta tugas-tugas kita buat rancang petik derma. Di Kelantan di bawah pimpinan Tunku, kita dengan kata dah jadi kerajaan, derma tak ada lagi. Dah, Tunku kata derma tak ada lagi. Itu berkat. Berkat pada perjuangan. Keberkatan itu mewujudkan satu sikap di kalangan rakyat bahawa kita bersedia untuk memberi, bukan sedia nak terima lah ni di Kelantan ni pada geram kata apa ni duk dera rakyat Kelantan sejak berlepas jadi kerajaan. Kita ni tak apalah, pula Pantai Barat dengan Lebuh Raya lah, dengan macam lah, senang lagi mengaku rakyat Kelantan tu kena dera mereka. Kita tahu ribu orang berbati pasal Lebuh ni jalan sepik balik ke Kelantan. Tak buat Lebuh Raya kat rakyat Kelantan. Punya pemikiran ni pun teruk tak teruk tu dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, nak sampai ke Kota Baru, tengok jalan macam mana, tak ada Lebuh Raya. Kita tambah banyak, sesak sampai lah tak apa. Seolah dalam pemikiran kerajaan, bila kita jadi kerajaan, pemikiran dia, oh kalau orang tak sokong kita, mereka tak ada hak dapat bagian. Takkan macam tu? Orang tak sokong kita tak. Kita ni kalau kita jadi kerajaan, kami ni rakyat yang kami lihat jaga adalah penyokong kami ya. UMNO pada sana-sana. Lain kami tak kira. Bolehkah kita pergi ke pejabat nak pergi bayar cukai tanah, nak pergi bayar cukai ni. Ni pakcik ni nak apa ni? Nak bayar cukai tanah. Pakcik ni UMNO kan pada sana-sana kan PAS kan apa? Oh, saya ni PAS. PAS cukai pakcik saya tak ambil. Tak nak ambil duit dia tak tanya. Kita pergi nak bayar rotek, pakcik ni apa? Ni saya nak bayar rotek. Kesian ke apa? Pakcik apa? Saya dapat. Untuk saya PKR. Oh, PKR kami tak ambil. Tak payah ambil. Pasal kami tak bagi apa-apa lah kat ni. Tak dapat apa. Takkan macam tu? Tak nak ambil cukai yang tak tanya. Pasal dulu lah, tak ada lagi di bawah kerajaan sekitar ni, JKPP ni, JKKP. Dulu JKK saja lah. Lah JKKP.
Nambah lagi persekutuan. Sampai kelah pun duduk berlaku di Kedah. Ini saya tak tahu apa dia. Kalau main yang pertukar persekutuan tu, tengok ni nak bagi kat siapa? Ni pilih nama ni. Buat pula daftar ki kasih dah pula. Kita ada istilah ki kasih. Ini orang yang boleh nak daftar ada hak layak terima ni. Orang yang apa ni pelukong-pelukong. Hak bukan tak boleh. Di antara yang kita paling siap libatkan budak-budak sekolah. Saya tak tahu